Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbih wa alaina wa fihim wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat berkumpul dalam satu halaqah ilmu, sama-sama kita nak menimba ilmu. Insya-Allah tuan-tuan, sebelum saya melanjutkan bicara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan sekalian, kepada sekalian para hadirin hadirat, kepada para jemaah. Saya alu-alukan kedatangan daripada pengurusi Masjid Bayan Baru, Tuan Firdaus bersama ni, wakil daripada Masjid Rawana pun ada, Cik Hairi pun ada malam ni, dan pada masjid-masjid lain. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Ini merupakan malam ni malam kita nak fight. Saya duduk tengah-tengah malam ni, sebab tu saya pilih untuk jadi moderator. Sebab kalau nak kira mamak dengan Melayu, ni belah ni memang confirm mamak dengan kurta memang. Yang belah sini memang confirm dah. Dia kata dia Korea. Saya ada dua-dua. Mamak pun ada, Melayu pun ada. Jadi saya duduk tengah-tengah. Belah sini kira Melayu, belah sini kira mamak. Kalau tidak dia bergaduh dua. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, pertama sekali saya nak memperkenalkan ahli panel yang akan bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Yang sebelah kanan saya ni adalah orang yang memang bergiat aktif dalam dakwah, orang yang sangat mahir, al-mahirun wal-bahirun dalam ilmu-ilmu berkaitan dengan sirah an-nabawiyah, berkaitan dengan praktikal motivasi dan sebagainya. Inilah tuan-tuan Al-Fadil Ustaz Hafifidon yang datang jauh, mai daripada jauh tuan-tuan, daripada seberang sana. Belah seberang sana, tapi bukannya bapa ya Pak. Di seberang sana saja. Alhamdulillah. Tuan-tuan, yang sebelah kiri saya nak perkenal pun tuan-tuan macam tak patut lah. Al-Fadil Ustaz Firdaus Syahul Hamid. Tuan-tuan, ni toke di Nujma Berani, dan merupakan memang kita Ustaz Firdaus memang tuan-tuan jumpa tiap hari ya. Tiap hari duk jumpa. Inilah orangnya yang malam ni tuan-tuan akan jadi wakil kepada para mamak-mamak di Malaysia, terutamanya di Pulau Pinang, nak memastikan martabat mamak-mamak dijaga dengan sebegitu baik, insya-Allah Ustaz Fidel, dengan menjatuh maruah kita Ustaz Fidel. Insya-Allah malam ni tuan-tuan, kita punya format kita punya forum, kita bagi depa seorang satu soalan, kemudian kita bagi depa tuan-tuan tengok siapa pukul siapa. Kemudian tuan-tuan, barulah kita akan masuk round yang kedua, round khulasah ataupun round rumusan insya-Allah. Dan pada malam ni tajuk kita adalah Ramadan takut tak dan. Yang tu tuan-tuan tajuk kita. Sempena dengan Ramadan yang akan datang ni tuan-tuan, kita ambil malam ni, kita guna pakai malam ni menimba ilmu sebaik mungkin. How to prepare a well prepared for a Ramadan. Kita nak didapatkan satu persediaan yang paling baik, yang paling lengkap sekali untuk Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni saya nak mulakan dulu dengan Al-Fadil Ustaz Firdaus Syahul Hamid, sebab saya nak meletakkan martabat mamak berada di hadapan. Tuan-tuan, Ustaz Firdaus, soalan pertama Ustaz Firdaus, sudah gelak. Ustaz Firdaus, soalan pertama. Kita nak puasa ni. Nak puasa dah. Duk tengok Rejab pun jalan dah. Sya'ban pun lagi berapa hari nak pergi Ramadan ni. Mungkin ada orang kata lama lagi, lambat lagi. Nisfu Sya'ban pun dah jalan dah Ustaz. Nisfu Sya'ban pun dah jalan dah. Nak sampai sikit lagi nak sampai ke Ramadan Ustaz. Saya nak bagi ke Ustaz,
macam mana persediaan. Sebab dalam bulan Ramadan ni dia ada dua benda, betul tak Ustaz? Dua benda. Satu, kita punya persediaan rohani. Nombor dua, persediaan fizikal. Memandangkan sekarang ramai orang semua memegang kad merah yang tiap bulan kena pergi hospital. Pegang kad merah, pergi farmasi, dia bagi ubat selonggok. Mandangan semua ada kad merah dan kebanyakan ada kad merah. Ustaz Firdaus, macam mana preparation ataupun persediaan untuk fizikal Ustaz Firdaus? Untuk fizikal. Silakan. Falyatafadhal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita jumpa pada malam ni bainal maghrib wal isya, di antara waktu maghrib hingga waktu isya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih pada kekanda saya Ustaz Yusof yang terang-terang mengamak duk mengaku Melayu. Melawak je ngamak. Dan Ustaz Hafifidon, kekanda saya juga, yang kami duduk setempat lah, Penaga kan. Saya pun duduk Penaga lah ni kan. Tapi asal sini lah kan. Jadi sini pun ada, sana pun ada. Kan? Ada geng. Okey, Alhamdulillah. Ustaz Usop tanya terkait dengan apakah persediaan untuk kita nak siapkan dari sudut fizikal untuk kita nak hadapi Ramadan. Kalau kita tengok Allah Ta'ala firman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya tengok bila saya baca ayat ni, ramai yang ikut. Bermakna tuan-tuan hafal. Pasal apa hafal, dah tak larat dengar dah ustaz-ustaz, tok-tok guru cerita ayat ni. Jadi kalau malam ni saya tak main forum pun, tuan-tuan boleh ganti dah tempat saya. Pasal dah hafal dah ayat tu. Tapi ayat tu apa makna dah? Kalau kita tengok di sini, ada 3 kata kunci yang paling penting yang Allah highlight dalam ayat ni. Yang pertama sekali, Allah seru, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada perkataan iman di situ. Kutiba alaikumusiyam, difardukan puasa ke atas kamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang ataupun umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu peroleh nilai takwa. Kalau kita tengok ayat ni, ada 3 kata kunci. Yang pertama, kata kunci iman. Yang kedua, difardukan puasa. Dan yang ketiga, takwa. Orang yang beriman diseru untuk masuk Ramadan dan berpuasa supaya ending dia, tujuan matlamat dia, kita dapat peroleh nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi yang pertama sekali, biar kita kena jelas dulu malam ni, semua yang ada di sini kita kena capai martabat takwa di sisi Allah. Kita semua kena usaha jadi manusia yang bertakwa. Maka bila kita nampak dia punya goal, matlamat dia, nak jadi orang yang bertakwa, barulah kita akan masuk Ramadan yang penuh dengan persiapan. Orang putih, dia kata, boleh cakap orang putih sikit, mamak suka cakap orang putih. Kan? Dia, kita orang Penang kan, mana kata pergi market, duduk di Penaga. Dia kata kami pergi pasar. Kan, makcik nak pergi mana makcik? Makcik nak pergi pasar Ustaz. Mai duduk di Penang. Mami nak pergi mana? Dia kata mami nak pergi market. Berhenti sekolah dah jam 6, pergi market. Nampak? Orang Penang. Kan? Pakai kasut apa? Mami pakai kasut slipper. Dia pakai kasut, dia pun slipper pula belakang. Kita memang cakap orang putih. Kan? Hampa tolong tutup Ustaz pintu, dia pun gate belakang. Dah pintu pun gate ni. Nah, jadi kita mamak ni dengan orang putih tak dapat dipisahkan. Kan? Jadi orang putih kata apa? Orang putih kata, if you fail to plan, you plan to fail. Kan? Kan? If you fail to plan, you plan to fail.
Kalau kita gagal merancang, kita rancang untuk gagal. Sebab kita nak masuk Ramadan ni, Nabi sebut, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kata, siapa-siapa yang puasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan daripada Allah, Allah akan ampunkan semua dosa dia. Maka sebab tu, kita nak masuk Ramadan, walaupun tajuk, format, forum malam ni, tak dan, Ramadan tak dan. Ramadan takut tak dan. Kan? Tak apalah dan tak dan kan, yang tu bukan kerja kita kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi selagi mana Allah bagi nyawa kat kita, kita nak letak satu keazaman. Dan soalan yang Ustaz Usuk tanya, apakah persiapan yang boleh kita buat untuk nak masuk Ramadan? Ramadan yang kita nak masuk ni, yang pertama bulan puasa. Yang kedua, bulan ibadah. Bila kata bulan ibadah, salah satu daripada sarana yang kita kena ada adalah kekuatan fizikal. Ada orang dia masuk puasa, dia tak puasa. Ada satu hamba Allah ni saya kenal. Ni rakam tu live. Live itu yang leceh live ni. Dia dengar mampus saya. Kan? Tak lebih kutuk aku dengan ceramah. Kan tak, tapi sebut umum lah. Ada satu hamba Allah ni, dia orang baik. Dia orang main masjid, orang semayang. Tapi tiap-tiap tahun puasa, dia tak puasa. Dia tak puasa. Dan dia mengaku kat saya. Kat orang dia tak tunjuk lah. Dia balik rumah serat-serat, dia makan nasi lah bulan puasa tu, tengah hari. Tapi kat saya dia mengaku, dia kata, Ustaz, saya tak boleh puasa Ustaz. Tiap-tiap tahun saya dibayar fidyah ni. Masuk Ramadan ni saya disettle saya main fidyah. Saya tak boleh puasa. Sebab bila saya puasa, saya akan kena gastrik. Saya tak boleh puasa Ustaz. Saya puasa, saya kena gastrik. Saya puasa, saya kena gastrik. Kadang-kadang yang tu hanya alasan orang. Yang kalau kita tengok dalam jurnal kesihatan, orang yang puasa ni gastrik tak ada. Kita kena gastrik pasal apa? Kita kena gastrik sebab satu hari kita makan berapa kali? Mari kita cek malam ni, berapa kali satu hari kita makan? Bangun subuh, mesti makan dah, betul tak? Bangun bancur kopi ke, kaki kopi ni bancur kopi, kaki teh ni bancur teh, kaki Nescafe ni bancur Nescafe. Dah kena Nescafe tak cukup, mesti mau kena cicah dengan biskut. Betul tak? Apa duk angguk, apa buat lah tu? Betul tak betul? Apa duk angguk, apa buat? Kan? Saya cerita lah. Kan? Kena dah. Lepas tu, pergi semayang subuh. Habis subuh, member ajak kena roti canai. Makan roti canai. Balik rumah, bini buat muka. Pasal lelaki dah breakfast, aku hantar ajak pergi breakfast. Hampir breakfast dengan kawan-kawan. Dia pun malu-alah kat bini dia. Usung bini dia naik motor. Pergi kena nasi lemak. Bini dia kena sebungkuih, dia kena 2 bungkuih. Tadi dah kena roti canai. Kena pula nasi lemak. Mai tengah hari, makan lagi tengah hari. Mai petang, dia teringin pula mi Jawa lah, mi rebuih lah, apa-apa semua. Lepas tu dia jumpa ustaz, dia abang, Ustaz, saya kan ustaz jenis jaga kesihatan. Belum maghrib, saya makan malam dah siap-siap. Dia makan dah 6.30 ni. Lepas kuliah, dia teman ustaz makan. Ustaz makan suku, dia makan setengah. Dia makan lagi. Balik rumah, belum tidur, last kopi dia dicicah apa gambar lagi, dia tidur. Besok pagi dia bangun, dia kata apa? Semalam makan sikit ya. Dia ingat yang last dia makan biskut tu, dia ingat kata dia makan sikit, besok pagi dia sedekah serupa tu juga. Jadi berapa kali kita makan satu hari? Lebih daripada 6-7 kali makan. Okey, fine. Kita tengok, makanan yang kita makan, berapa lama ambil masa untuk hadam? Nak hadam makanan tu. Untuk menghadam sesuatu makanan, kalau ada doktor ke pegawai perubatan sini, tolong betulkan saya lah kalau saya tak betul kan. Saya ustaz kan. Lem Sheng punya pakar lah. Kan? Lain apa tu tak pandai kan. Tapi saya baca lah artikel journal. Health journal tu saya baca. Kita makan, nak menghadamkan makanan kita tu ambil masa sekitar 5 ke 6 jam. Okey, kita makan tadi pagi pukul 10. Ambil masa 5 ke 6 jam untuk hadamkan makanan tu. Kan? Tiba-tiba kita tengok di luar Ramadan, kita makan subuh, tak ada hadam, nak makan masa 5-6 jam hadam, tak ada hadam, masuk lagi, tak ada hadam, makan lagi, tak ada hadam, makan lagi, tak ada hadam, makan. Bermaksud enjin perut kita akan buat kerja lebih untuk menghadamkan makanan tu sehingga dia akan mengeluarkan asid. Asid itulah yang akan menyebabkan gastrik. Kalau dalam Ramadan, kita makan sok, lepas tu 5-6 jam dia ambil masa untuk hadam makanan, lepas tu lagi 5-6 jam pula nak tunggu saya buka puasa, perut kita relax, tak buat kerja,
maka terbukti puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad ni adalah puasa yang paling baik dari sudut kesihatan. Jadi kalau satu orang yang bila mana dia puasa, dia kata dengan puasa ni aku sakit, dengan puasa ni aku tak larat, maka yang tu satu dakwaan yang kita kena tengok dululah. Kan? Kalau betul-betul dia tu memang sakit, doktor sahkan, memang tak boleh buat apalah. Ada keringanan kepada orang macam tu. Tapi ada orang, dia suka cari alasan. Maka sebab tu, antara persiapan yang kita buat untuk sambut Ramadan, kalau kita tengok Sayyidatina Aisyah menggambarkan bahawa Nabi paling banyak puasa dalam bulan Sya'ban. Pasal apa Nabi paling banyak puasa dalam bulan Sya'ban? Nak prepare. Sebab puasa luar Ramadan dengan puasa dalam Ramadan, mana senang ni? Mana senang? Puasa luar Ramadan susah ni. Pasal puasa dalam Ramadan, semua orang puasa. Luar Ramadan, kita puasa, member tak puasa. Dia dapat 2,000 kerajaan bagi ya. Dia main pagi-pagi, dia kata, jom kot, pergi kenal kampung Melayu lah. Dia ni pula duk fikir, aku puasa sunat ke ni? Kan? Dia ni ajak pergi kampung Melayu pula. Kampung Melayu tak boleh. Kampung Melayu kalau saya dengar, saya pun ketang. Kan? Saya pun ketang kalau dengar kampung Melayu. Member tu kata, tak apa, aku belanjang. Dia ni terus jumpa hadis. Nabi kata, orang buat kenduri boleh buka puasa. Siap siap bagi dalil. Nak buka puasa tu ada dalil. Terus buka puasa, hari tu tak jadi puasa. Jadi kalau di luar Ramadan kita melatih fizikal kita untuk puasa, maka bila kita masuk dalam Ramadan, apa beza dia? Tuan-tuan, apa beza orang yang duk rajin puasa dengan orang yang tak rajin puasa masuk Ramadan? Orang yang rajin puasa masuk Ramadan, dia akan jadi lebih produktif. Banyak orang dia puasa dalam bulan Ramadan, tapi dia tak produktif. Dia masuk Ramadan, dia kata apa? Allah, serlah mereka ni puasa-puasa, pergi buat meeting. Malas dia. Ada kata tak orang cakap tu? Kan? Puasa-puasa duk suruh buat kerja tu, duk suruh buat kerja ni. Gila ke apa? Orang tak larat, relax-relax memang sudah. Dia jadi tak produktif. Padahal sahabat dalam puasa perang. Kita baru dalam puasa nak meeting, dia stres. Kita dalam puasa baru nak buat kerja, dia stres. Sebab apa? Sebab dia tak biasa melakukan ibadat puasa tu, sehingga dia jadi satu orang yang tidak produktif di dalam bulan Ramadan. Sebab tu persiapan pertama dengan puasa sunat akan menguatkan fizikal. Yang kedua yang saya nak sebut kat tuan-tuan malam ni, semayang. Berapa minit Ustaz? Lebih dah? Tak, okay. Kalau lebih baik tak. Okay. Tadi saya minta 15 minit. Ustaz dah marah dah 15 minit apa. Kan? Okay. 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 Yang kedua tuan-tuan, persiapan yang kita nak buat. Tak apa kalau saya terlebih masa, saya kira saya tak nak bagi terus Ustaz Fifi. Kesian dia main jauh. Kan? Okay. Yang kedua, apa dia? Daripada sekarang ni, kalau boleh perbanyakkan sembahyang sunat. Baru ni pun saya sebut dalam kuliah saya 2 hari sudah. Kan? Saya sebut dah. Kalau boleh sembahyang sunat bagi banyak. Pasal apa? Nak mempersiapkan fizikal kita supaya nanti masuk Ramadan kita akan sembahyang banyak. Kita masuk Ramadan nanti kita nak sembahyang tarawih. Kan? Jadi daripada sekarang ni persiapkan. Saya boleh ingat lagi daripada saya kecil bila masuk saja hari pertama tarawih tu. Bila saya sembahyang tarawih, saya besar di masjid Kampung Rawa. Hari pertama saya sembahyang tarawih, saya nanti dengar semua pakcik-pakcik yang lutut hari itulah nanti bunyi. Dia ni dibangun peluk-pelak, peluk-pelak. Dia ni bunyi pelak, peluk-pelak, peluk-pelak, peluk-pelak. Pasal apa? Yang tu semua hari tu baru nak servis lutut dia nak sembahyang. Kan? Hari tu baru nak. Selama ni sembahyang tak banyak. Sembahyang ni sembahyang biasa-biasa. Hari itulah nak bangkit 20 rakaat. Masa itulah lutut dibunyi, tumit dibunyi, buku lali dibunyi. Dia tu punya buku lali keluar angin, dia ni punya lutut keluar angin. Pasal apa? Sebab tak biasa dengan ibadat yang panjang. Kan? Saya selalu sebut dalam kuliah saya, Abu Darda jadi imam tarawih. Besok pagi orang puji dia. Orang kata hang ni jadi imam semalam best gila. Kami syok duduk belakang hang. Malam tu jadi imam tarawih. Dia baca rubu' Al-Quran. Apa makna rubu' Al-Quran? 1/4 Al-Quran. 7 juzuk dia baca. 7 juzuk baca. Orang puji. Orang kata hang semayam best malam. Boleh tak kita buat kali ni Ustaz? Masjid kita. Satu malam 7 juzuk. Tinggal Ustaz seorang lah. Semua di belah. Ustaz pun belah. Kan? 7 juzuk tuan. Boleh kita buat? Kita tak buat. Jadi persiapan untuk kita nak
ibadat nak sambut Ramadan, kalau boleh daripada sekarang ni, lagi seminggu dua ni, kita semayang sunat bagi banyak sikit. Sebab apa? Nak memperkuatkan tubuh badan kita. Orang yang semayang, kalau dari sudut jurnal kesihatan pun cerita, organ-organ tubuh badan kita akan jadi lebih kuat. Orang yang semayang, oksigen akan sampai di satu orak yang ada di otak, yang mana oksigen nak sampai ke orak tu makan masa 3 hari sekali baru sampai untuk orang yang tak semayang. Tapi untuk orang yang rukuk dan sujud, oksigen tu sampai kepada otak dia setiap hari sekali. Dalam jurnal kesihatan bagi tahu, orang yang semayang, dia akan jantung dia lebih sihat berbanding orang yang tak semayang. Tapi bukan bererti tuan-tuan boleh tibai roti canai tak tentu ala lah. Ustaz dah kata semayang, saya pergi tibai betul-betul, saya kena heart attack, ustaz punya salah. Bor kepala saya Allah. Kan, nampak lah. Kan, jaga kena jaga lah dari sudut lain. Kan, tapi nak buktikan dengan pergerakan solat, tulang belakang kita lebih cantik, dengan pergerakan solat, jantung kita lebih sihat, dengan pergerakan solat, otak kita lebih cerdas dan cergas. Kerana apa? Oksigen, pengaliran darah berjalan dengan sangat baik. Maka yang saya nak sebut, persiapan dari sudut fizikal yang kita kena jaga adalah dengan mengamalkan puasa sunat. Dan yang kedua, semayang sunat banyak sebagai persiapan untuk kita lebih produktif di dalam bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah, ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus. Tu Tara dia bincang belakang tadi, dia kata kita 15 minit seorang. Tuan-tuan, nasib baik dia tak pakai mikrofon ni. Kalau pakai mikrofon ni tuan-tuan, biasanya geng-geng Nambala ni 786 ni, dia cakap kau tak angkat tangan tak boleh. Tu pun nasib baik tangan sebelah pegang. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Capai hasrat saya dan objektif kita tentang soalan itu, alhamdulillah tercapai. Elok sangat-sangat bila kita fikir balik tu yang Ustaz berkaitan dengan apa yang disyariatkan kepada kita sebenarnya. Dia memang Allah Ta'ala jadikan, Allah ni jadikan kita ni bukan sekadar jadikan manusia, tapi dialah yang menguruskan manusia. Dia yang menguruskan alam ini. Dan pergerakan badan kita semua diuruskan oleh Allah. Kita tak mampu. Sebab tu Nabi mengajak pada Sayyidatina Fatimah satu doa kan. Nabi ajar doa apa? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni li nafsi tarfatal ain. Antara kandungan doa dia apa? Ya Allah, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Jangan kau tinggalkan urusan ini kepada aku walaupun sekelip mata. Sebab apa? Urusan ini manusia tak mampu nak urus. Tapi Allah bagi kita guideline. Bagi kita satu-satu guideline. Macam mana kita harus dan perlu hidup. Nak hidup macam mana? Nak buat apa? Sebab itu tuan-tuan, sesuatu bulan Ramadan, sesuatu yang Allah syariatkan itu, mesti ada sesuatu manfaat untuk duniawi dan ukhrawi. Dia mesti ada manfaat untuk dua-dua. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kalau Ustaz sebut tadi berkaitan dengan gastrik Ustaz, saya antara orang gastrik. Betul Ustaz sebut. Gastrik tuan-tuan ada kalanya. Bila kena gastrik yang betul-betul kuat, betul. Dia memang tak boleh nak puasa. Tetapi kalau takat dia cakap dia boleh duduk bubuh makan lagi Ustaz, maknanya dia bukan lagi gastrik. Gastrik betul-betul sakit tuan tak boleh makan. Tak perlu makan. Kalau duduk makan sampai 7 kali sehari, tu bukan gastrik. Tu mau katok kepala dia. Sebab tak Allah nak kena gastrik dia tu. Mau ambil gas pun atas kepala dia. Sebab yang tu bukan gastrik, yang tu gas atas kepala. Baik tuan-tuan. InsyaAllah kita pergi round yang kedua kepada Al-Fadhil Ustaz Hafidun. Saya nak ucapkan terima kasih juga mengalur-alurkan kehadiran rombongan daripada Masjid Sungai Gelugok pun hadir kan, alhamdulillah bersama dengan kita. Tuan-tuan, insya-Allah kita terus kepada Ustaz Hafidun. Ustaz, buh betul-betul dia Ustaz, dia duk angkat mamak tadi betul-betul dia duk angkat. Dia cerita pasal mamak yang tu, mamak yang ni Ustaz. Ustaz boleh diam saja. Kena diam Ustaz. Allah, untuk Ustaz Hafifi, Ustaz, tadi saya bagi kat Ustaz Firdaus berkaitan dengan persediaan dari sudut fizikal. Penjelasan yang cukup jelas berkaitan dengan fizikal. Sekarang Ustaz, persediaan yang perlu dibuat ialah persediaan bila Allah Ta'ala sebutkan di akhir ayat tadi, di penghujung ayat tadi, la'allakum tattaqun. Objektif utama, motif utama, misi yang nak dikejar oleh hamba adalah menjadi golongan muttaqin, golongan bertakwa kepada Allah. Bila sebut takwa, Nabi pernah sebut at-taqwa hahuna. Nabi sebutkan takwa itu di sini.
Bila sebut begitu Ustaz, bagaimana persediaan untuk dari segi rohani? Kalaulah persediaan fizikalnya sebegitu rupa, Allah nak tengok kita pada kedudukan hati kita Ustaz. Bagaimana pula untuk memberikan persediaan yang lengkap dan rapi untuk para jemaah hari ini? InsyaAllah tuan-tuan, saya ada sedikit pengumuman sekali lagi. Pengumuman khas untuk tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Orang yang tak hadir saya tak beritahu. Tuan-tuan saya beritahu tuan-tuan saja malam ni. Tapi tunggu sampai habis. Ada satu pengumuman sempoi memang. Memang pengumuman ni tuan-tuan dapat, tuan-tuan akan balik, tuan-tuan tidur telan elok tak habis. InsyaAllah tuan-tuan. Tapi sudah Ustaz Afifi, bagaimana persediaan rohani Ustaz? Fala tafadhal mashkura. Sana ni. InsyaAllah. Jazakallah khair ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Yusuf Yaakob selaku moderator pengurusi majlis dan masjid Syekh Yusof yang saya kasihi, saudara saya kekanda saya juga Al-Fadhil Ustaz Firdaus Syahul Hamid. Walaupun satu poskod di seberang, tapi dia telah menidakkan kewujudannya di seberang. Tapi saya tak perlu bercakap panjang untuk menandakan sama ada Melayu ke Mamak. Sebab kata Usman Awang, Mandailing tu Melayu, Rawa tu pun Melayu. Ustaz Firdaus duduk di Kampung Rawa, settle. Lepas tu tadi Ustaz Firdaus dia abang kata, saya kalau dengar nasi kanak kampung, saya tak kata. Ustaz Firdaus kata, dengar nasi kanak kampung, Melayu pun dah getak dah. So saya tak payah abang banyak kan. Saya kira boleh duduk relax Kalau kata jambatan Pulau Pinang buat di pulau saja, seberang tak buat apa. Tak ada jambatan Pulau Pinang. Ferry kalau bulan Talang ada dekat belah Raja Uda, Raja Tu Uda punya port, seberangnya tak buka pakai tak ada ruyuk kan. Jadi sebesar-besar benda dan sebagainya, kita adalah satu jemaah yang bersatu insya-Allah. Pelisik. Jadi alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Soalan yang diajukan kepada saya oleh Al-Fadhil kekanda saya Ustaz Yusuf Yaakob adalah berkenaan dengan persediaan yang kita nak mengambil istifadah daripada kalimah akhir ayat yang Al-Fadhil Ustaz Firdaus bacakan tadi, ayat 183 serta Al-Baqarah. Iaitulah kalimah la'allakum tattaqun. La'allakum ini kata ulama, ia merujuk kepada satu perkara yang kita boleh fahamkan sebagai transformasi. Dalam hidup kita, kita telah pun melalui berapa kali dah Ramadan. Ada di kalangan kita yang 10 kali Ramadan. Ada di kalangan kita dah 20 kali Ramadan. Ada 30 kali Ramadan. Bila sebut kalimah la'allakum tattaqun, ia bermaksud akan wujud satu nilai tambah daripada setiap sisi yang kita lalui sepanjang Ramadan yang kita tempuh. Sebab itu kata ulama, dalam memberikan faham yang begitu mudah berkenaan dengan proses la'allakum ini, diambil satu analogi yang mudah untuk kita fahamkan, iaitulah analogi berkenaan dengan puasa ular dan juga puasa ulat beluncai. Ular juga melalui satu fasa dalam hidup dia akan berpuasa. Begitu juga dengan ulat beluncas. Namun tujuan dan fokus utama proses puasa yang dilalui oleh dua ekor binatang ini adalah tidak sama. Sebagai contoh, ular, dia melalui satu fasa proses berpuasa semata-mata untuk bertukar kulit, mendapatkan kulit yang bau. Dan dia juga bila duduk dalam proses puasa tu, dia akan duduk dalam keadaan tak makan, dia tak minum, dia duduk kekal diam di tempatnya pada suhu-suhu tertentu. Sampailah satu titik dalam waktu hidupnya, maka dia akan keluar daripada kulit yang lama tu. Sebelum dia puasa, diet dia makan binatang yang dia makan. Antaranya adalah tikui, serangga dan sebagainya, binatang-binatang kecil. Dia makan binatang-binatang tu. Lepas dia dapat kulit bau, dia makan juga benda yang sama. Dia tak tukar diet. Dia tak ada pun duk pergi beratok drive-thru mana ke ada. Dia makan benda yang sama. Begitu juga ular, sebelum dia melalui proses puasa, apa dia gunakan kaedah untuk bergerak, dia akan menyusur. Selepas dia bertukar kulit, apa berlaku dekat dia? Tetap juga menyusur. Tak tahu kok belah 2 bigat jenis ular lompat-lompat. Ada ular dia lompat-lompat? Tak ada. Boleh faham Boleh nampak. Tetapi berbeza dengan ulat beluncai.
Yang mana mai dalam satu bentuk yang kita tengok pun geli dan sebagainya untuk satu ketika. Namun bila mana dia duduk dalam proses puasa kepompong diri dia akan keluar menjadi satu ekor binatang yang metamorfosis dia tu berubah. Daripada satu ekor binatang yang kita tengok geli dan sebagainya, tapi bila dia dikepompongkan, duduk dalam proses puasa, berlaku transformasi la'allakum itu, dia bertukar menjadi rama-rama ataupun kupu-kupu. Dan dulu sebelum dia duduk dalam kepompong, apa dia makan? Ulat. Dia makan daun. Daun apa nama yang ada di pokok tu. Tapi lepas dia jadi rama-rama, dia makan daun lagi kah? Tak lah. Apa dia makan? Dia menghirup bunga dan sebagainya. Begitu juga sebelum dia melalui proses puasa, cara dia bergerak adalah dengan warming tu lah. Cara dia bergerak tu kan. Tapi lepas dia duduk dalam proses la'allakum, apa berlaku dekat dia? Dia tidak lagi bergerak seperti itu, tetapi dia boleh berterbangan. Dan proses yang sama juga perlu untuk kita letakkan, bumikan dalam hidup kita bila kita nak masuk Ramadan. Sebab itu kata Nabi SAW, RNR terakhir untuk kita menyelam dan juga merespon diri adalah berada dalam bulan ini. Kalau kita dah terlepas bulan Rejab yang telah pun Nabi doakan diberikan keberkatan padanya, kemudian disambung keberkatan lagi dalam bulan Sya'ban, Nabi menyatakan wa huwa syahrun yarfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan ni adalah satu bulan yang diangkat amalan kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Yang mana kita kena tahu sepanjang bulan Sya'ban, daripada satu Sya'ban sampai akhir Sya'ban, apa yang kita nak kena buat? We have to behave. Kita nak kena jaga kita punya tingkah laku, manners, kita punya attitude. Dan lebih dahsyat lagi, betapa Nabi gambarkan dalam bulan Sya'ban, kisarnya tentang satu peristiwa Allah Ta'ala turunkan limpahan kurniaan keampunan yang leluasa pergi kepada seluruh hambanya, melainkan dua kelompok yang disebutkan dalam riwayat, iaitulah orang yang mensyirikkan Allah dan satu lagi orang yang bermusuhan. Yang mana Nabi SAW kata ulama, setidaknya nak memberikan tanda makna kepada kita, bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita kemuncakkan kasih sayang sesama umat. Supaya nanti bila masuk bulan Ramadan, kita dah buat clean sheet tau. Kita dah settle dah. Dan masuk bulan Ramadan kita cuma tumpu untuk minta ampun kita dengan Allah aja. Pasal dengan kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, ibu ayah kita, adik-beradik kita, semua sudah pun kita selesaikan. Kedudukan hubungan kita dengan mereka sudah okey. Masuk bulan Ramadan, doa yang kita lantunkan apa dia? Cuma Allahumma innaka afu karim tuhibbul afa fa'fu anni. Kita cuma minta Allah Ta'ala ampun dosa kita aja. Pasal apa? Pasal dosa kita dengan orang, salah buat kita dengan orang telah selesai dalam bulan Sya'ban. Sebab tu kita anjurkan, kita kempenkan bulan Sya'ban adalah titik dan juga waktu terakhir untuk kita saling bermaaf-maafan, saling kita minta ampun, saling kita memberikan kemaafan. Jadilah orang yang paling kuat untuk minta maaf, jadilah orang yang paling berani untuk berikan kemaafan. Ini berlaku dalam bulan ni, bulan Sya'ban. Supaya nanti masuk dalam bulan Ramadan, kita boleh tumpu pada ibadat kita. Kenapa saya kata begitu? Sebab la'allakum ini Allah Ta'ala nak tengok kedudukannya bermula daripada proses hati. Hati kita ni kena steady, baru kita ready. Tapi kalau kita hati tak steady, jangan duk harap kita dah boleh ready nak masuk dalam bulan Ramadan. Dia bukan cerita bab pedom, dia bukan cerita bab teluk masin, dia bukan duk cerita bab kita nak sok atau mana Ustaz. Penang okey lah. Kami daripada Sabah nak kena canggah 47 minit baru sampai Kampung Melayu. Rindu bang, kan? Sekali-sekala nak pergi. Ni buka puasa tak boleh tibai nasi kandak. Kalau kata imam pula, dia pergi tibai nasi kandak bulan puasa, dia nanti belahak, makmum belakang nanti marah. Kata pergi beli tak abang. Kan? Dia ada dia punya ni lah. Kalau kata Din Jelutong lain. Kan? Kalau kata Din Maju lain. Rafi lain. Nasi kandak Kampung Melayu lain. Ni ada kawan kita pada hospital. Selalu saya pesan ada Rafi kalau kata boleh Rafi. Nak abang kata persiapan kita bukan dekat tu, tapi hati. Kenapa hati? Sebab di situlah terletaknya paduan dan juga apa yang disebutkan sebagai tujuan utama kita melakukan puasa. Kalaulah selama ni kita duduk dalam taktikal puasa, formasi yang kita gunakan adalah dalam keadaan aku puasa sebab nak kuih, aku puasa sebab nak sihat, aku puasa sebab nak jimat, yang itu tak masalah. Tetapi kena ikat dengan satu tunjang yang besar, iaitulah
Aku puasa nak kuih kerana Allah. Aku puasa nak jimat kerana Allah. Aku puasa nak sihat kerana Allah. Maka setiap daripada apa yang kita buat, kita akan dapat lebih daripada itu. Yang penting, you do the best. Allah will take care the rest. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kita cuma perlu untuk buat yang terbaik kita boleh buat. Dan kemudian yang kedua, yang perlu juga untuk kita sebutkan kepada tuan-tuan, iaitulah perihal berkenaan dengan persiapan dalaman ini, adalah dengan senantiasa kita berusaha meletakkan syukur tertinggi. Tuan-tuan, bulan Rejab lepas ada adik-beradik kita telah pun kembali ke rahmatullah. Takat pagi tadi pun ada sahabat handai kita, jiran tetangga kita telah pun berpulang ke negeri abadi. Kita ni yang masih lagi berkalung dengan maksiat, berlumpur dengan noda, terpalit dengan dosa, Allah Ta'ala masih lagi peluangkan, ruangkan, sempatkan kita untuk ada sampai ke malam ni. Bukan untuk kita berikhtiar mencari jalan buat dosa baru dah. Nak bagi kita ni ada peluang minta ampun dosa lama supaya esok akan kembali cerah dengan nilai keampunan Allah Azza wa Jalla wa Ala, dan kita masuk dalam bulan Ramadan dengan setinggi-tinggi rasa syukur. Bahkan kalau kita nak ungkit dan kita tanya dekat kawan-kawan kita, tanyalah dekat siapa pun, semua nak masuk bulan Ramadan. Kenapa? Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, siapa yang buat kebaikan dalam bulan Rejab akan digandakan 2 kali ganda. Baca Quran 1 huruf bersama dengan 10, bulan Rejab double 20. Masuk bulan Syaban, dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Baihaqi beritahu, siapa buat kebaikan akan digandakan 60 atau 70. Jadi kalau baca Quran 1 huruf 10, bulan Syaban ni dapat 60 atau 70. Bulan Ramadan bagaimana? Bulan Ramadan tandaannya, kiraannya, measurement dia, currency dia adalah lebih daripada 1000 kali ganda. Bahkan sebagian ulama menyatakan tak mampu untuk kita urus takbir nilaian pahala yang bakal kita peroleh, kerana pahala puasa lillahi ta'ala berada dalam genggam ta'aluk Allah Azza wa Jalla wa Ala secara mutlak. Sebab tu kita nak kena ada rasa bersyukur masuk dalam bulan Ramadan. Dalam waktu yang sama, merasa diri yang hina ini Allah Ta'ala sempatkan, walaupun kita sempit dengan kehidupan, tapi Allah nak juga jumpa dengan kita. Allah Ta'ala nak juga kita berada dalam bulan Ramadan, bersimpuh, merayu, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Kenapa? Sebab Allah nak kita duduk dalam proses la'allakum itu. Nak duduk dalam nilai tattaqun, tuan-tuan, adalah satu benda yang diidamkan oleh sekalian ulama. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, jangan pernah tinggal doa Allah mabarik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, kerana barang mungkin disebabkan kamu minta kepada Allah dalam 2 bulan yang berkat itu untuk disampaikan dalam bulan Ramadan, Allah ijabahkan, Allah makbulkan permintaan kamu, dan hari ini kamu duduk dalam bulan Ramadan. Itu yang kita nak. Sebab itu syukur kita kena usahakan untuk puncakkan dalam kehidupan. Mana kata ulama juga menyatakan seawal-awal syukur adalah kamu bersyukur kerana mampu bersyukur. Sebab tak ramai orang yang nak bersyukur kerana mampu bersyukur. Dia bersyukur kerana nikmat, bersyukur kerana segala kudrat, dia bersyukur dikarenakan segala limpahan kurniaan, tetapi dia tak pernah pun rasa bersyukur sebab dia boleh bersyukur. Sedangkan ada orang di luar sana yang duduk dalam mendapat kenikmatan tapi dia pun tak tahu cara nak bersyukur. Kita boleh sebut benda-benda nak menunjukkan kita ni bersyukur. Kalimah Alhamdulillah. Tak kira lah sebesar-besar nala gundu punya benda ataupun wushi punya benda, kita kena bersyukur. Sebab semua nilai ketaatan kepada Allah ditandakan seawalnya daripada karakter syukur. Sebab itu kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, ketika mana Nabi SAW solat 70 rakaat sampai bengkak kaki Nabi, Nabi cuma tandakan satu je. Nabi nak supaya Allah Ta'ala nampak Nabi dalam keadaan abdan syakura. Orang yang bersyukur ni qalil, sedikit sangat. Dan kita nak duduk dalam kumpulan yang sedikit itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, persediaan hati dan juga dalaman untuk kita bersebarak masuk ke dalam bulan Ramadan tidak lain tidak bukan adalah dengan berusaha untuk menjadikan Ramadan kali ini adalah destinasi Ramadan kita yang mungkin Ramadan yang terakhir. Bila kita tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir, kita akan all out. Kalau kita tak all out, maka kita all out. Boleh faham? Kalau kita tak all out Ramadan kali ini, maka kita pun all out. Bulan Syaban yang terakhir ni lah titik penentu untuk kita masuk dalam bulan Ramadan supaya kita jadi orang yang boleh recheck balik ibadat kita.
supaya nanti masuk bulan Ramadan ibadat kita tak di-reject oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Tapi kalau bulan ni yang masih lagi berbaki, kita tak mau guna untuk recheck balik kita punya ibadat dan kita masuk dalam bulan Ramadan, sama macam mana yang Ustaz video hebat tadi. Dia kata dengan gastrik lah apalah. Tapi gastrik betul tak? Dia gas tu ada. Tapi trik yang banyak. Kan? Gas tak tahu mana tapi trik yang banyak. Tu yang risau tu. Sebab tu kalau kita nak masuk, dia bukan takat isu berkenaan dengan pembinaan watak jasad saja, tetapi juga kaedah yang kita sebutkan sebagai rasa sempat untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak rokok pun dah macam transformer minyak grease tak cukup apa benda. Kan? Dia bunyi satu macam ya man, bukan tekat meletup bam bum, bukan tekat kerak okey lagi. Hak ni bam bum satu macam ya duk mai. Kita pun satu kali tengok belakang apa siapa jadi aku ni. Rupanya tak pernah duk try lebih pada 4 rakaat. Isyak habis 4 dia ruyuk betul. Tak ada nak zikir dia dah rembah dah balik. Ni nanti mai pula 8.20 sini was tak? 23 kali dengan witir. Cantik. Habis ke? 11 lebih kurang. 10 lebih. Masya-Allah. Sebab tu kalau kata boleh, kita dah kena standby dah untuk jadikan Ramadan kali ini mungkin Ramadan yang terakhir untuk kita. Sebab tu bila kita tahu ini adalah Ramadan terakhir, setidaknya kita akan buat setiap daripada inci nafas Ramadan yang bakal kita tempuh sebagai satu perjalanan yang bakal merubah hidup kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Wallahu taala a'lam. Ustaz, saya ambil mic ya. Ustaz berhenti lah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah kepada Al-Fadhil Ustaz Fifidon. Alhamdulillah. Tuan-tuan tengok gaya penyampaian dan maklumat yang ada dari segi analogi yang Ustaz bagi tu, kita dengan rama-rama tu, alhamdulillah. Saya nak puji dia juga Melayu kan, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita dah masuk pada round yang pertama, alhamdulillah. Dan matlamat kita dari segi fizikal, dari segi rohani tercapai, alhamdulillah. Tuan-tuan dapat sesuatu dah malam ni? Dapat lah. Semua Imam Syafi'i belakang. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak pada Ustaz Fifi atas penyampaian tadi. Alhamdulillah. Tuan-tuan, untuk round yang kedua ni. Round kedua ni saya nak pergi kat dua-dua orang sekali. Kita pergi bagi Ustaz Firdaus. Saya nak bagi kat dia. Ustaz nak bubuh apa? Ustaz bubuh Ustaz. Manakah Ustaz adalah King of Lamb Shank in Penang. Ustaz nak bubuh macam mana? Ustaz nak salut lagu mana? Ustaz nak bubuh rempah apa? Ustaz boleh bubuh. Okey, jangan bubuh saya. Okey, Ustaz boleh bubuh apa saja. Ustaz nak bubuh kat mereka. Saya nak bagi kebebasan sepenuhnya malam ni kat Ustaz. Ustaz, mami-mami yang main malam ni, makcik-makcik main, mamu-mamu dan pakcik-pakcik yang main malam ni, Ustaz, mereka main, mereka mengharapkan sesuatu Ustaz. Mereka takkan main saja. Dekat luar pun penuh, dalam pun penuh, alhamdulillah. Kita tak sangka tuan-tuan, kita buat forum pada hari Selasa. Tapi tuan-tuan boleh main macam ni tuan-tuan, alhamdulillah. Belah muslimat pun penuh, belah sini pun alhamdulillah. Jadi saya rasa satu perkara yang begitu amat membanggakan. Kita rasa hati seronok malam ni. Ni wakil daripada hospital, surau hospital pun main. Wakil daripada Masjid Aceh pun ada, alhamdulillah. Belah ni makcik-makcik pada Masjid Aceh pun ada. Ni kawan-kawan kita, alhamdulillah semua main malam ni. Syukur banyak-banyak tuan-tuan. Sebab tuan-tuan main malam ni, saya nak bagi tuan-tuan satu benda lagi. Round lepas mereka bagi 2 round, Ustaz bubuh satu tuan-tuan. Ustaz bubuh kat mereka apa yang Ustaz rasa pendam dalam hati, yang apa yang selama ni Ustaz sampaikan semua orang berkaitan dengan Ramadan, Ustaz bubuh kat mereka, bagi mereka balik dengan padat. Kemudian Ustaz Fifi pun sama juga. Ustaz nak bubuh apa? Ustaz bubuh. Saya bagi adil Ustaz, mamak dengan Melayu. Saya bagi adil. Dan lepas ni dia bergaduh belakang pula. Tuan-tuan, baik. Jadi saya bagi 2 orang. Ustaz nak bubuh apa? Ustaz bubuh. Ustaz nak lipat apa? Ustaz lipat. Kalau lipat, Ustaz video lipat kasih rapat. Ustaz nak bubuh apa? Ustaz bubuh. Ustaz nak cakap apa? Ustaz cakap. Asalkan Ustaz balik nanti bawa motor nak balik Penaga, Ustaz rasa lega kerana Ustaz dah sampaikan apa yang Ustaz nak sampaikan pada malam ni. Saya bagi kebebasan kat Ustaz malam ni. Memandangkan malam ni kali pertama kita tak azan isyak. Memandangkan Ustaz cakap saya tak azan isyak Ustaz. Jadi saya bagi Ustaz malam ni. Baik Ustaz video, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tanya berapa minit? Nak jawab berapa minit? 10 minit seorang. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi berada di sini walaupun saya rasa cuaca macam duk ada di Eskimo. Punya sejuk ni. Saya cuba duk sembunyi kaki saya belakang kei ni. Punya sejuk kan. Baru ni kuliah tak sejuk sangat, hari ni sejuk. Baru buka aircon satu lah. Oh, fan tu. Tadi saya ada sebut, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita gagal merancang, kita rancang untuk gagal. Jadi kalau kita tengok pada hadis Nabi SAW, ada dua golongan manusia yang masuk Ramadan. Golongan pertama yang tadi kita sebut, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, Allah akan ampunkan dosa dia. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa pahala melainkan yang dia dapat lapar dengan dahaga. Jadi kalau daripada dua hadis ni kita tengok, satu yang berjaya dan satu lagi tak berjaya. Yang tak berjaya tu pasal apa? Sebab dia ni jadikan Ramadan tu hanya sebagai adat tahunan. Tiap-tiap tahun Ramadan mai, dia pun sambut. Lepas tu, dia sambut tu takat preparation lah. Ada orang kan, dia nak sambut Ramadan ni tengok lagi 4-5 hari kalau pergi market, penuh orang. Beli ayam lah, beli ikan lah, beli udang, beli sotong, beli lok macam-macam. Kan? Masuk puasa dia tak masak pun, dia singgah pasal Ramadan serupa tu kau. Kan? Last kilo tu semua dia dimasak. Tak tahulah bila raya ke apa baru dia masak. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab dia tak well prepared. Dia tak ada planning. Sebab tu yang saya nak kongsi malam ni dekat tuan-tuan, saya tertarik dengan satu orang wanita. Saya selalu share benda ni di mana pun. Ada satu orang perempuan di negara barat lah, di US. Saya tengok talk dia dalam YouTube. Dia baru convert to Muslim daripada Kristian. Dia masuk Islam dan itu adalah Ramadan dia yang pertama. Dia ada satu buku tuan-tuan, dia ada satu schedule dia. Ramadan tu ni yang dia nak masuk ni, pagi dia nak makan sok, dia nak makan apa, dia tentukan menu tu selama 30 hari. Hari ni nasi dengan ayam, esok nasi ikan, esok lusa terpulang lah. Kita duduk Pulau Pinang kan, belungut-lungut menu ada kan. Masuk puasa menu ni tak sama dengan luar puasa. Kan? Bulan puasa, air soya ada 6 jenis. Kan? Color hitam, color merah, color hijau, color oren. Itu air soya. Biryani tu saya kata lah. Macam-macam jenis biryani ada. Biryani ayam ada, biryani kambing ada, lamb shank ada. Dah tak ada biryani nak jual apa-apa. Biryani bewak lah, macam-macam lah. Kan? Kan? Macam-macam. Roti macam-macam jenis dah. Seri muka. Luar Ramadan seri muka lah. Dalam Ramadan seri muka pulut hitam. Ada kan? Seri muka kukui, seri muka bakar, seri muka rebui. Rebui ada. Ada lah apa pun. Menu pasal nak sambut Ramadan. Tak apa, nak makan apa makan lah kan. Saya pun makan enggak kan. Saya tak kata saya makan sayur lah. Tak buat lagu tu kan. Saya pun makan, tuan-tuan makan. Tapi perempuan ni, dia planning menu dia setiap hari. Pasal apa dia planning menu dia setiap hari? Alasan yang dia tulis dekat situ. Alasan dia supaya dah tak membazir. Kalau kita tak plan menu kita pergi pasar Ramadan, semua kita diangkut. Pasal apa? Kita gagal puasa mata. Mata ni menyebabkan kita tersiksa di antara keperluan dan kemahuan. Kemahuan lain, keperluan lain. Tidak? Keperluan Nokia 33 cukup lah. Tapi nak pakai iPhone 15. Kemahuan. Tidak boleh. Kan? Jadi, mata yang akan buat kita tersiksa. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar ilmu marketing, salah satu daripada cara nak buat iklan adalah kena pastikan iklan kita tu orang akan rasa merana kalau tak dapat benda yang kita jual. Bukan hanya bagi information. Iklan kita bukan sekadar bagi tahu, okey aku menjaga benda-benda ni, tak. Iklan ni kena buat bagi orang rasa merana. Okey, yang ni ubat yang aku jual ni dalam masa 3 hari hang daripada gelap boleh jadi cerah. Kawan tu dirasa apa?
Weh, kalau aku tak beli aku kena beli. Beli 3 tahun duk gelap sofa tu kau. Nampak tak? Tak, yang tu yang kata iklan tu. Yang adalah saya belajar sikit di Indonesia tu masa pergi training tu. Yang tu cara buat iklan. Kan iklan kita ni mesti kena bagi orang rasa merana kalau tak dapat barang yang kita jual. Tersiksa kalau tak dapat barang yang kita jual. Jadi apa yang buat bagi kita rasa tersiksa? Pasal mata kita pergi tengok iklan tu. Sebab tu salah satu daripada puasa ni adalah mata kita tu tak melihat. Ada orang dia kata, tak, Ustaz, alhamdulillah masuk Ramadan mata tak boleh tengok benda haram. Tak, bukan dalam Ramadan yang tak boleh tengok benda haram, luar Ramadan tak boleh tengok haram. Tapi yang kata masuk Ramadan ni satu stage lebih lagi. Walaupun benda tu halal, kita korang tengok. Pi pasal Ramadan pukul 3.30, ronda sampai pukul 7. Tengok satu-satu makanan tu. Haram ke halal? Tanya kat mak ni, haram ke halal? Halal ya. Betul tak? Bukan makan pun. Tak makan hari, sehari azan maghrib baru makan. Kan? Pi usah lah. Weh, roti nan. Weh, apa ni? Roti john. Allah, murtabak. Tak, pi usah ya. Tak berdosa pun. Berdosa. Tapi kalau boleh yang tu pun tak mau tengok. Pasal apa? Sebab lagi banyak tengok, lagi banyak teringin, beli semua. Dah beli semua. Saya makan, buka besar makan tak semua. Pembohong, tak makan pun. Jadi makan semua ni. Tak apalah, murtabak kita simpan, saya lepas tarawih makan. Dah mai dah tarawih, masjid pun bagi moreh murtabak kau. Dia makan dah, dia lupa dah murtabak di rumah lah. Nampak apa duk gelak? Apa cerita betul ni? Apa duk gelak? Kan? Masjid bagi murtabak, dia lupa, mami tu lupa dah murtabak di rumah. Bila dia lupa murtabak, dia makan dah murtabak di masjid tu, sehari dia balik, murtabak tu nanti transfer masuk dalam peti ais. Dia bagi alasan apa? Tak apa, besok pagi boleh makan. Esok pagi dia bangun, sok, dia kata, pagi-pagi tak selera nak makan murtabak. Kan? Dia awak apa gelak? Orang Penang cakap macam ni lah, nanti kan? Apa daripada gelak? Orang Penang cakap lagu tu lah. Kan? Pagi-pagi tak selera nak makan murtabak tu, dia dimasak nasi, murtabak tu diduduk dalam 4 hari dalam peti ais, 5 hari dalam peti ais, hanya nak bagi dia rasa sedap hati, tak buang lagi awal-awal. Lepas 6 hari dia dibuang serupa tu kau. Jadi berapa banyak makanan yang dibuang dalam Ramadan di Malaysia? Satu hari 1,000 tan makanan yang dibuang di Malaysia, seluruh Malaysia. Kan? Tapi kalau doa untuk Palestin menangis. Tapi dia apa habis makan tu? Kan? Ya, jadi sebab tu persiapan yang kita nak buat, nombor 1, pastikan makan kita jaga. Tuan-tuan nak makan apa? Tuan-tuan makan lah. Nak makan biryani ayam ke, nak makan roti naan, tapi pastikan menu tu setiap hari kita dah susun supaya kita tidak membazir. Antara benda yang kita nak kena planning juga tuan-tuan adalah planning ibadat kita. Saya tengok perempuan ni, dia susun jadual dia daripada sok tu sampai buka puasa sampai malam tarawih. Saya pun kata aku pun tak buat lagu ni. Kan? Dia susun, pagi makan sok, dia makan apa? Lepas dia makan sok, dia tulis dalam dia punya schedule tu, dia akan buang sampah yang tadi dia masak, dia akan mop lantai rumah dia, dia akan pastikan apa table top dia bersih, tak ada apa kotoran dalam rumah, tak ada debu. Alasan dia apa? Alasan dia nak pastikan sehari bila dia buat ibadat dalam keadaan rumah dia bersih, sebab at-tuhur minal iman. Kebersihan tu sebahagian daripada iman. Sampai tarang lagu tu dia punya detail. Sampai tarang lagu tu dia punya nak buat ibadat. Okey, berapa buka surat Quran baca, berapa solat sunat yang dia akan buat, berapa kalimat zikir yang dia akan baca satu hari. Yang tu adalah planning yang sepatutnya kita buat, yang kita prepare daripada sekarang, supaya bila kita masuk Ramadan, kita takkan jadi orang yang melalui setiap masa dalam Ramadan tu dalam keadaan sia-sia. Kita tak mau kali ni Ramadan yang kita masuk, kita biar tak apa, hari ni aku nak rest lah, hari ni aku tak mau buat apa, hari ni aku nak relax. Tak mau. Kalau boleh, biarlah persiapan Ramadan kita tahun ni adalah persiapan yang lebih baik. Kan? Sebab kita tak boleh lawan dengan para salafus soleh yang dulu-dulu. Kan? Saya pergi di Taif hari tu, saya cerita, baru ni kuliah di Rawana pun saya cerita, baru ni kuliah Maghrib pun saya cerita. Saya pergi di Taif. Kita biasalah kaki minta ke darah tu ya. Pergi mana pun cari makan lah.
Saya turun nak pergi sembahyang maghrib, saya duduk usah tu macam yang restoran Allah yang ni sempoi tu ya. Nasi, duduk tengok kot cermin tu, nasi dengan ayam dengan kambing apa semua. Saya kata tak apa, pergi sembahyang tu. Habis maghrib saya mai. Saya nak makan kan. Saya minta lah nasi apa biryani ayam apa semua. Dia kata la maafi. Dia kata tak. Ba'dal isyak, dia kata lepas isyak mai. Saya kata apa masalah? Apa pasal kena lani temu tak mau lani semua nak buat ibadat lu. Saya pun heran pasal apa di setengah negara Arab yang saya tengok bila kita pergi nak makan dia maghrib sampai isyak dia tutup kedai runcit tak buka, kedai restoran tak buka apa semua. Baru ni saya jumpa kalam Imam Hasan Al-Basri, dia kata apa? Lebih baik hampa bakar muka aku lagi bagus daripada hampa bercakap hal dunia dengan aku pada waktu maghrib hingga isyak. Rupanya keistimewaan maghrib dengan isyak ni adalah waktu ibadat para salafus soleh. Kita antara maghrib dengan isyak tu lah perut tihau. Betul tak betul? Saya duk lapar ni, hampa lapar tak? Tak apa jangan buat baik macam wali-wali. Saya tengok duk lapar ni. Saya lapar ni. Waktu ni lah restoran nanti ramai orang. Waktu ni lah pantai bersih nanti ramai kalau ustaz main daripada seberang. Waktu ni lah Queensway nanti ramai. Geni Drive nanti ramai. Waktu ni. Padahal waktu ni lah kalau kita duduk mendekatkan diri pada Allah adalah antara waktu yang terbaik. Terutama kalau kita masuk pula Ramadan, kita pastikan dalam Ramadan tu kita penuhi setiap masa yang ada keistimewaan yang tersendiri. Mudah-mudahan Allah bagi kelebihan kepada kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kan? Apa pun, tuan-tuan ingat satu benda. Apa saja amal kebaikan yang tuan-tuan boleh pilih untuk buat dalam Ramadan, pastikan kita tak tinggal, pastikan kita usaha sebaik yang boleh. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa dan menyinggung mana-mana pihak yang baik daripada Allah. Kelemahan, kekurangan berpunca dari saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fidul. Alhamdulillah. Kita terus kepada Al-Fadhil Ustaz Hafiz Fidon. Silakan. Baik. Saya terima kasih kepada Ustaz Yusuf Yaakob kerana letak saya atas ni. Sebab saya tengok tadi terisau tangan tu. Kan? Tu yang kita duk usah satu macam lah. Dia memang menunjukkan memang memang pembuktian identifikasi kemamakan tu memang 0786 lah. Saya IC 07 lah. Mereka ni mesti 0786 belakang. Kan? Baik. Dalam ruang yang terakhir ni, sedikit sajalah. Sebenarnya apa yang saya nak cakap pun Ustaz Fido dah cakap dah. Macam ada sen kat kita. Saya pun kena check lagi. Kod saya ada 786 plus ke apa ke. Kan? Cuma saya nak tambah sikit sajalah. Pembaziran makan adalah satu benda yang kronik di Malaysia. Macam yang Ustaz Fido cakap. 18 hari pertama tahun 2023, satu kajian dapatan ini dibuat di negeri Selangor saja. Didapati 1,326.32 tan makanan telah dibuangkan dan dibazirkan untuk sepanjang 18 hari Ramadan. Yang mana purata untuk setiap hari adalah 73.76 tan sehari. Dan ini antara benda yang menjemput untuk kita faham betapa kita hari ini adalah orang yang sedang mengalami penghinaan makanan ke atas diri kita kerana kita telah menghinakan makanan pada Ramadan yang lalu. Betapa buruk dan teruknya kita mengambil hikmah Ramadan. Bila mana ditanya kenapa kamu berpuasa, semua daripada kita pasti akan tahu salah satu daripada hikmah puasa adalah merasai kesusahan orang susah. Betul? Kita puasa sebab kita nak tahu macam orang susah tu tak dapat makan. Mereka tak boleh nak makan makanan sebab mereka tak dapat makanan. Dan kita rasa proses tu 13 jam 30 minit. Standard JPJ Malaysia punya waktu. Kalau siapa jenis muka Abang Mail Kerbau, jenis misai merintang apa semua, nak try dia punya puasa padu tak padu, pergi ke Greenland ke Oslo, Norway ke apa ke, sana mau rembah 20 jam punya puasa. Tapi kita punya standard 13 jam 30 minit. Dan kita dah merasai kesusahan orang susah tau. Cumanya, yang jadi persoalan, kenapa bila berbuka, kita tak lagi susah. Kita jadi orang yang berbuka mengalahkan Firaun. Kenapa? Makanan kita dibentangkan sepanjang-panjang jalan daripada buka pintu rumah sampai ke ruang dapur. Makanan saja. Nasi duduk di hujung kepala kaki pak mertua kita. Lepas tu lauk ada di tepi mak mertua. Kemudian diheret semua kuih-kuih yang ada. Segala macam binatang ada. Kalau boleh satu kali buka puasa ada macam zoo negara. Anak cerita, kambing ada, rebau ada, sotong ada, gorgon ada, apa lagi mau. Semua dia ada. Dan kemudian nanti benda tu macam yang Ustaz Bidui beritahu, dia akan dimasukkan ke lembah kesejukan. Betul
Kalau macam saya di kampung, okey lah. Esok tu dia pergi ke mana, dia akan jadi diet utama kepada ayam dan itik. Ayam dan itik bersyukur. Pasal mereka punya dedak tak ada. Hari tu pasal makan mentabak semalam tak habis Ustaz Bidi Abang. Boleh faham tak? Jadi situasinya kita hari ni, kita puasa ni untuk apa dan kerana apa? Kalau kita benar puasa kerana Allah, maka kita nak natijahkan kita adalah orang yang merasai kesusahan orang miskin. Ikutlah seperti mana yang Nabi SAW tandakan kepada kita. Redup bukan sebarang redup, redup tanda hari nak hujan. Hidup bukan sebarang hidup, hidup Nabi jadikan panduan. Bagaimana Nabi tunjukkan kepada kita berbuka puasa dengan kurma. Itu kaedahnya. Tak ada kurma, minum air. Kalau kata tak ada sangat benda nak makan, makanlah sebelah kurma. Dan satu lagi benda yang kita nak sebutkan juga, macam mana kita nak fahamkan Ramadan ni adalah satu institusi, universiti, madrasah yang akan mengeluarkan kita jadi satu orang yang graduan yang duduk dalam keadaan kompeten, iaitu menjadi orang yang boleh menjadi manusia yang senantiasa kekal bertakwa sehingga menuju Ramadan yang akan datang. Tuan-tuan, bukankah kita duduk dalam perut mak kita 9 bulan dan kita keluar daripada perut ibu kita dalam keadaan fitrah? Dan kenapa tidak untuk bulan yang ke-9 ini kita duduk 1 bulan dan kita keluar menjadi orang yang fitrah? Dan adakah kita boleh menyahut cabaran ini seperti mana yang telah Allah Ta'ala taklifkan pada kalimah kutiba alaikumusiyam? Janganlah kutiba alaikumusiyam bila masuk bulan Ramadan kutibai semua benda. Ini masalah kita. Sebab tu saya pesan pada diri saya, moga kita jadi orang bertakwa kepada Allah. Jadikan Ramadan kali ini Ramadan untuk kita menyerlahkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita jadi orang yang walk the talk. Lima yaqulu ma la taf'alun. Kita jadilah orang yang senantiasa menyederhana, menjadi orang yang senantiasa meletakkan kebaikan dan kekuatan. Menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah hidupnya adalah dengan keadaan minimalis, makannya minimal, begitu juga pakaiannya minimal, duduk dalam keadaan suasana juga minimal, nak menunjukkan pada kita bersyukur dengan apa yang ada. Jadi yang tu sajalah yang saya boleh sempat tambah pun. Sebab lepas dua saya seorang, satu macam yang duk usah, bagilah muka sikit. Bukan selalu. Tahulah Penang, saya naik motor tak kena banyak tol, okey lah kan. Cuma nak abang, terima kasih sekali lagi pada kekanda Al-Fadhil Ustaz Yusof Yaakob dan juga Ustaz Firdaus Syahul Hamid atas ruang dan peluang diberikan. AJK Masjid Syekh Yusof yang turut serta pada malam ini dan juga ramai-ramai saudara-saudara kita, para alim ulama, para habaib, para asatizah, tuan-tuan di sana hadirin hadirat, moga-moga beroleh keberkatan. Terang malam bulan purnama, Puteri Raja membaca hikayat, wala tak lama masa bersama, moga dikenang sepanjang hayat. Kalau ada kekasaran bahasa tugri, bicara telajak, kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak pada hujung rambut sampai hujung nyawa. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Kalau ada kebaikan, mohon tolong saya lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Limau manis masak di tangkai, jatuh sebiji menimpa kayu. Pantun dah habis, masa dah sampai. Saya mohon berundur dulu. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Saya perasan Kak Syarifah kita nah. Saya kalau tengok Kak Syarifah, saya teringat saudara kita lah, Ronaldo Cardines Lalik. Orang daripada Filipina, pernah masuk Islam dulu di Jabatan Agama dan telah pun kembali ke rahmatullah, dan dia sempat berpuasa lah. Alhamdulillah. Dan dia punya jatuh cintanya dengan Islam di masjid ni, Ustaz, Masjid Syekh Yusof. Dia sebutkan kepada saya. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan kekuatan pada kita hari Jumaat menjadi orang yang lebih baik daripada kita yang kemarin, insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Syukur banyak-banyak tuan-tuan, kita dapat dua-dua sekali, kedua-dua orang ahli panel kita yang pada malam ini cukup memberikan sesuatu yang amat bermanfaat. Dapat beza sekarang malam ni, yang seorang tak pantun, yang Melayu je boleh pantun. Kerana mamak tidak ada pantun. Mamak dia tahu tibai ya. Jadi mana tuan-tuan, alhamdulillah. Ini membuktikan bahawa pada malam ni saya nak menentukan siapa menang. Nak tahu siapa menang, mai hari Khamis ni. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita dah sampai kepada penghujung kita punya program pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang masih lagi bertahan dengan kesejukan yang berada dalam ruang ini. Saya rasa tuan-tuan kaki-kaki mu dah sembunyi bah. Kami pun nak sembunyi ya. Tapi kalau tak sejuk tuan-tuan, tuan-tuan lari. Dah sejuk tuan-tuan duduklah.
InsyaAllah tuan-tuan, kita dah sampai penghujung. Seperti yang saya janjikan tadi, InsyaAllah tuan-tuan, Ustaz Firdaus ada sebut tadi berkaitan dengan kalau saya tak tahan, kalau kamu Melayu, kalau kamu Melayu, kalau main apa, dia beritahu lagu tu. Bagi mengadili antara kedua-duanya. Seorang dia suka kamu Melayu, seorang memang Melayu. Tuan-tuan, insya-Allah pada 7 hari bulan 3 2024 kita bawa nasi kandang kamu Melayu ke Masjid Syekh Yusof makan dalam talam. Saya jemput tuan-tuan untuk hadir ke masjid ini khusus secara premiumnya menjemput tuan-tuan mai. Kita makan dalam talam nasi kandang kampung Melayu. Jadi tuan-tuan, walaupun mamak ada malam ni, saya menghormati mamak. InsyaAllah sebab kita dah memamakkan orang setiap malam tu 7 hari bulan 3 sebelum Ramadan. Tuan-tuan, insyaAllah kita seru siap-siap. Ustaz Afifi nak mai, kita akan sediakan satu talam besar punya. Nalar ke. Wallahu alam. Hari Khamis ni pun ada tuan-tuan nasi dan talam juga. Hari Khamis ni nasi dan talam juga tuan-tuan, tapi ada sambutan hari lahir. Hari lahir 4 tahun sekali. Tahun lompat 29 hari bulan 2 tahun lompat. Ada seorang hamba Allah, kita buat kat dia sambutan hari lahir kat dia. Dan dia memang nak buat kenduri sikit, dia buat sambutan dekat dia tuan-tuan. Hari lahir dia buat dalam bentuk makan semua dalam talam, dia buat kenduri kita. InsyaAllah. Menu apa? Tunggu. Ulang video baru tuan-tuan tahu menu apa untuk hari Khamis ni. Tapi tuan-tuan dah pecah rahsia, hari 7 bulan 3 tuan-tuan tahu dah apa menu dia. Tapi tuan tengoklah. Sama ada video nak keluar ke tak keluar, tuan tunggu tengok. InsyaAllah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Terima kasih ada semua yang hadir. Untuk Ramadan sikit iklan. Untuk Ramadan kita ada lagi 4 hari yang masih lagi kita buka untuk iftar. Tuan-tuan boleh terus berinfak. Tabung untuk infak Ramadan pun ada dekat luar sana tuan-tuan. Boleh masukkan juga berapa pun kita terima sebab kita nak tuan-tuan bersama-sama kita infak beramai-ramai kerana Ramadan takut tak dan. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak kepada Ustaz Al-Fifidon. Terima kasih banyak kepada Ustaz Firdaus dan semua yang hadir pada malam ini. Moga dengan asbab tuan-tuan hadir, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dengan asbab kita hadir pada malam ini tuan-tuan, Allah pandang kita dengan pandangan kerahmatan. Allah pandang kita dengan pandangan keberkatan. Allah pandang kita tuan-tuan dengan pandangan kasih sayang dia. Dan Allah nak mengukuhkan ukhuwah di antara kita tuan-tuan. Walaupun jauh pada mana pun kita hadir, kita adalah satu rumpun yang sama. Kita adalah umat Islam. Walaupun dia seorang Bangladesh, dia seorang Indonesia, dia seorang Vietnam, dia seorang China, dia seorang India dan sebagainya, kita satu rumpun. Kita adalah umat Islam yang Nabi telah menyatukan kita dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terus kukuhkan ukhuwah ini. Moga semua masjid dalam Pulau Pinang ini khususnya akan bergerak sederap untuk terus memangkinkan ummah dalam Pulau Pinang ini khususnya. Terus kita berjuang untuk rumah-rumah Allah. Kita bukan berjuang untuk rumah manusia, tapi kita berjuang untuk rumah Allah. Dan di sini tempat manusia untuk berpaut. Di sini tempat ummah untuk bertaut. Karena di sini tempat tuan-tuan yang Allah jadikan tempat ini untuk sama-sama kita beribadah dan kita terus menabur bakti kepada ummah ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.